Selamat petang, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ahli-ahli panel dan sidang hadirin sekalian, amat bersyukur kami dapat bersama-sama bersua dalam forum hari ini. Bersama saya, Joanne V sebagai moderator anda pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kami yang cantik lagi bergaya, inginkan saya mengupas terlebih dahulu mauduk buah bicara forum kita pada hari ini. Kupasan forum kita pada hari ini adalah berkisahkan mengenai pengaruh tamadun Islam terhadap Indonesia. Seperti yang kita tahu, tamadun Islam berkembang dari semenanjung tanah Arab oleh Nabi Muhammad SAW selepas menerima wahyu pertama di Gua Hira pada Isnin 17 Ramadan bersamaan 6 Ogos 610 Masihi. Kerajaan Islam pertama di dunia berada di Madinah semasa baginda berhijrah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Bukti awal kedatangan dan penyebaran Islam di Nusantara bergantung pada batu nisan dan bukti-bukti lain yang bertaburan di rantau ini. Contoh pentingnya termasuk batu nisan yang ditemui di Campar sekitar awal abad ke-11 Masihi, batu nisan di Gresik, Jawa bertarikh akhir abad ke-11 Masihi dan batu bersurat Terengganu bertarikh 1303, rekod penempatan orang Islam di Majapahit dan kumpulan pedagang Islam di utara Tanah Melayu, serta pengislaman Raja Pasai pada tahun 1282. Pada akhir abad ke-15, Islam sudah mengukuhkan kedudukan di Tanah Melayu, Sumatera, bahagian utara Pulau Jawa, Brunei dan utara Borneo. Islam juga telah menembusi Maluku dan Sulu. Sehingga kini, perkembangan Indonesia masih saling berkait dengan kedatangan tamadun Islam di negara tersebut dari segi seni bina, keagamaan, kebudayaan, sektor ekonomi dan juga pendidikan. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, marilah kita berkenalan dengan ahli panel kami pada hari ini. Buah langsat di tepi busut, besar tamuat di dalam peti. Besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Pada hari ini, kami telah menjemput seorang ahli panel istimewa kami, iaitu Cik Muhammad Fikri Afansyah yang berasal daripada Padang, Barat Sumatera, Indonesia. Beliau juga merupakan pelajar di Padang State Polytechnic dan kini belajar di MSU Shah Alam. Beliau juga telah mengambil dalam jurusan Bachelor in Information and Communication Technology. Ahli panel kami yang kedua iaitu Muhammad Hakim. Panel ketiga Nur Safa Syafiqah. Panel keempat Nur Syafiqah. Panel kelima Nik Haja Maisarah. Panel keenam Nur Hanis Aini. Panel ketujuh Siti Nur Syafiqah. Panel ke-8 Nur Ain Masyidah. Dan panel ke-9 Nur Syafiqah Arisha. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati sekalian, izinkan saya untuk membuka tirai perbincangan kita dengan topik pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel kami yang pertama, iaitu saudara Muhammad Fikri Afansyah. Mohon saudara jelaskan dari segi kesenian yang terdapat di Indonesia, apakah kesan dan juga pengaruh tamadun Islam yang masih wujud dan digunakan pada masa kini. Oke, seperti mana yang kita ketahui, kesenian Indonesia merupakan satu daya tarikan yang terkenal di mata pengunjung dari pelosok dunia. Oleh itu, kita dapat lihat berbagai kesan dari tamadun Islam yang masih digunakan sehingga kini. Pengaruh Islam di Indonesia pula meliputi berbagai aspek seperti arsitektur, epigrafi, kaligrafi, seni ukir, seni logam, dan sebagainya. Dari segi arsitektur dan seni binaya dapat dilihat pada bangunan masjid, surau atau madrasah, istana, rumah, kota, dan sebagainya. Terima kasih kepada saudara Muhammad Fikri Afansyah untuk perkongsian beliau yang begitu unik sekali.
Selain daripada itu, seperti yang kita tahu, seni bina di Indonesia sehingga kini juga kebanyakan adalah terpengaruh dari tamadun Islam. Betulkah Tuan Panel? Boleh ahli-ahli panel ulaskan lagi tentang seni bina di Indonesia? Izinkan saya untuk menambah. Dari segi arsitektur dan seni binanya dapat dilihat pada bangunan masjid, surau atau madrasahnya. Selain itu, istana, rumah, hotel dan sebagainya. Malah, melalui bidang seni ini juga, pengaruh Islam dapat dilihat melalui aspek epigrafi pada makam ataupun batu nisan dan perhiasannya. Tambahan lagi, batu nisan merupakan kaya hasil seni Islam yang pertama sekali masuk ke Indonesia. Sebagai contoh, makam Fatimah binti Mainun di Desa Lerang, makam Malik Ibrahim di Desik dan makam Nashwisyah di Pasai, Aceh Utara. Ya, itu daripada segi kesenian. Jika daripada segi agama dan kepercayaan, apakah pengaruh dan kesan tamadun Islam terhadap dua perkara ini? Apakah pendapat kamu, Safa? Okey, sebelum agama Islam bertapak dan berkembang di Indonesia, penduduk-penduduknya menganut agama Hindu atau mempercayai fahaman animisme yang diwarisi oleh datuk dan nenek. Selepas kedatangan tamadun Islam ke Indonesia, sebahagian masyarakat telah meninggalkan ajaran agama Hindu, Buddha dan tidak mempercayai tahyul serta khurafat, malah digantikan dengan akidah tauhid. Mereka percaya kepada konsep ketuhanan, hormat menghormati antara manusia dan menitik beratkan soal persamaan taraf. Selain itu juga, cara kehidupan di Indonesia turut berubah kepada cara hidup beragama dengan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan. Agama Islam mengubah pandangan dunia masyarakat Indonesia daripada mempercayai roh, semangat dan dewa-dewi kepada mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Percaya adanya nabi-nabi, rasul-rasul, malaikat dan kitab-kitab suci. Baiklah, menarik sekali perkongsian daripada ahli-ahli panel kami. Seperti yang kita tahu, setiap agama seharusnya ada peristiwa-peristiwa keagamaan yang disambut dari setiap tahun. Jadi oleh itu saya di sini ingin bertanya kepada ahli panel, terdapat peristiwa manakah yang disambut di negara Indonesia sehingga kini dibawa dari tamadun Islam? Maaf kerana mencelah, izinkan saya untuk menambah. Mereka juga turut merayakan hari-hari kebesaran Islam seperti sambutan Ma'al Hijrah, Maulidur Rasul dan Nuzul Al-Quran. Perubahan yang paling utama ialah daripada sudut kepercayaan yang mana masyarakat Indonesia telah diperkenalkan dan diyakinkan dengan keyakinan berteraskan tauhid. Malahan, cubaan untuk memperluaskan agama Kristian oleh penjajah terhadap mereka tidak memberikan kesan kerana asas akidah Islam ialah meresap masuk ke dalam jiwa mereka sehingga sukar untuk menggugatkan keimanan mereka. Ya, betul tu. Al-Quran menjadi pegangan hidup dan sumber rujukan bagi umat Islam sama ada hal-hal dunia maupun akhirat. Kepercayaan karut yang boleh merosakkan akidah umat Islam dan memecah belahkan masyarakat itu beransur-ansur lenyap kerana digantikan dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Taala yang Maha Esa. Itu sahaja ulasan daripada saya. Baiklah, soalan kembali ditujukan kepada Tuan Panel. Pada pendapat Tuan, apakah kesan dan pengaruh selepas kedatangan tamadun Islam terhadap Indonesia menerusi aspek politik dan pentadbiran di sana? Kesan dan pengaruh tamadun Islam di Indonesia ialah terhadap politik di mana pengislaman presiden mula membawa arus perubahan dalam sosiopolitik. Dalam aspek politik, sistem dan konsep dewa dan dalam agama Hindu telah bertukar kepada sistem dan konsep ketua negara di dalam Islam. Hal ini membuatkan presiden menjadi ketua tertinggi bagi melindungi agama dan adat tetapi tidaklah dianggap sebagai pribadi suci. Presiden di Indonesia juga mula menjadikan agama Islam sebagai agama resmi bagi pendapat berbagai-bagai keistimewaan dan kemudahan sama ada dari segi penyebaran,
pentadbiran, dan pelaksanaan hukum-hukumnya. Justru undang-undang Indonesia mengikuti jenayah Islam seperti hukuman mencuri, membunuh, zina, dan sebagainya juga mula dilaksanakan menurut sistem Islam. Menarik sekali penjelasan daripada panel kami, Cik Muhammad Fikri. Namun, bolehkah Tuan panel jelaskan lebih lagi mengenai pengaruh Islam dari segi politik di Indonesia? Baiklah, dalam dasar politik, terdapat pengaruh agama iaitu hubungan antara Islam dan negara di Indonesia berlandaskan Pancasila, ideologi negara yang mengiktiraf dan melindungi kebebasan beragama serta menghormati kepelbagaian agama. Indonesia juga merupakan negara yang majoriti penduduknya beragama Islam. Negara ini berpegang kepada prinsip negara berlandaskan undang-undang atau rule of law dan prinsip kepelbagaian. Pengaruh agama dalam dasar politik dapat dilihat dalam parti politik Islam dan kehadiran nilai agama dalam pelbagai dasar awam, bahkan dalam kerangka negara sekular. Perbincangan seterusnya di Indonesia, apakah warisan budaya yang telah ditinggalkan oleh tamadun Islam di negara tersebut? Ain Masyidah, bolehkah kamu tolong ulaskan? Ya, boleh. Baiklah. Terdapat beberapa warisan budaya yang masih ada sehingga saat ini, iaitu kulintang pring. Ini merupakan salah satu jenis muzik tradisional yang berasal dari Lampung. Alat muzik ini awalnya berkembang di wilayah Kerajaan Skala Brak, Belalau Lampung Barat. Namun saat ini alat muzik tersebut dapat ditemukan di beberapa wilayah seperti Kabupaten Way Kanan, Lampung Tengah dan Lampung Timur. Alat muzik ini masih digunakan, namun begitu muzik tersebut telah diperbaharui mengikut era semasa. Contohnya saat ini kolintang digunakan sebagai alat muzik penghibur dan kerap ditampilkan dalam panggung-panggung besar untuk memainkan lagu-lagu pop dan sejenisnya. Ada sesiapa yang ingin menambah ulasan? Baiklah, izinkan saya. Bukan kulintang pring sahaja, malah tarian serimpi. Jadi tarian serimpi adalah salah satu jenis tarian yang berasal dari daerah Yogyakarta dan juga Surakarta. Pada mulanya, tarian Jawa klasik ini merupakan sajian dan tradisi yang dilakukan di lingkungan Keraton Kesultanan Mataram. Sehingga saat ini, tarian ini masih berkembang dan tetap dilestarikan. Jadi pada zaman dahulu, tarian ini digelar saat acara pengukuhan Sultan atau Raja Baru serta acara kenegaraan di keraton. Akan tetapi seiring perkembangan waktu, tarian ini juga dipentaskan oleh masyarakat umum sebagai tari hiburan. Saya juga ingin menambah satu lagi tradisi iaitu sekatan. Berdasarkan dari Kesultanan Yogyakarta, sekatan merupakan sebuah tradisi yang telah ada sejak zaman Kerajaan Demak, iaitu kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Ritual sekatan diselenggarakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hingga saat ini terdapat 4 kerajaan yang masih melaksanakan upacara sekatan, yakni Kesultanan Yogyakarta, Kasunan Sukarta, Kesultanan Kesapuhan dan Kanoman Cirebon. Di Yogyakarta, upacara sekatan diselenggarakan setiap tanggal 5 sampai 11 Rabiul Awal. Upacara sekatan ditutup pada 12 Rabiul Awal hingga gerebagan upacara. Sekatan merupakan tradisi yang selalu terjaga sehingga saat ini tidak heran jika masyarakat Solo dan Yogyakarta selalu antusias iaitu bersemangat menyambut perayaan di tradisi ini. Baiklah, begitu jelas informasi yang kita dapat daripada tuan panel kami. Jadi, bagaimana pula dengan kebudayaan tempatan? Jadi, apa yang saya maksudkan adalah seperti bagaimana budaya tempatan mempengaruhi perkembangan tamadun Islam di Indonesia. Boleh Siti Nur Syafiqah tolong jelaskan?
Boleh. Terdapat beberapa budaya tempatan yang mempunyai pengaruh yang penting terhadap perkembangan tamadun Islam di Indonesia. So antaranya ialah Islam yang masuk ke Indonesia tidak sepenuhnya menggantikan budaya tempatan tetapi bersinergi dengan budaya tersebut. Selain itu, budaya tempatan juga memberikan warna dan nuansa unik dalam amalan agama Islam di Indonesia. Sebagai contoh, adat tempatan sering diintegrasikan ke dalam perayaan keagamaan, seni tradisional dan muzik, serta ia digabungkan dengan nilai-nilai Islam dan juga budaya tempatan juga mempengaruhi gaya seni bina dan seni Islam di Indonesia. Baiklah, perbincangan pada hari ini diteruskan. Wahai Tuan Panel, pada pendapat Tuan, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kedatangan Islam di Indonesia? Baiklah, salah satu faktor kedatangan tamadun Islam ke Indonesia adalah dari sudut perdagangan. Perdagangan merupakan satu jalan yang memungkinkan berlakunya penyebaran Islam karena para pedagang dari negara Arab dapat menjalinkan hubungan dengan pedagang Indonesia selain lalu lintas perdagangan sejak abad ke-7 hingga 16 Masihi. Jalur ini dimanfaatkan karena sangat strategis sehingga proses Islamisasi lebih mudah tersebar. Perkembangan agama Islam berangsur-angsur dari abad ke-11 sampai 14. Kesempatan itu digunakan oleh para pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab untuk menyebarkan agama Islam. Ketika kembali ke tanah air, para pedagang Indonesia singgah di beberapa pelabuhan. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama yang menganut sistem pemerintahan bercorak Islam. Bukan sahaja perdagangan, malah perkahwinan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kedatangan Islam di Indonesia. Kenapa saya kata begitu? Para pedagang Muslim memiliki status yang lebih baik jika dibandingkan dengan majoriti penduduk pribumi sehingga para pedagang atau peniaga Muslim yang menetap di Indonesia berkahwin dengan rakyat Indonesia. Sebelum penduduk pribumi berkahwin dengan pedagang Muslim, biasanya pribumi akan diislamkan terlebih dahulu. Oleh itu, dengan perkahwinan antara pedagang Muslim dengan penduduk pribumi dapat mempengaruhi kedatangan Islam di Indonesia. Ya, betul. Pernikahan merupakan salah satu saluran penyebaran agama Islam yang paling efektif. Adapun pengaruh Islamisasi melalui jalur pernikahan adalah banyak keluarga kerajaan yang memeluk agama Islam. Beberapa sejarawan menyebutkan Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Para pedagang Islam yang tinggal di Nusantara ini kemudian menikah dengan perempuan-perempuan pribumi, baik dari kalangan biasa maupun bangsawan. Hal ini tentu membawa dampak positif terhadap penyebaran agama Islam. Okey, baiklah, seperti yang kita tahu, sektor ekonomi merupakan satu sektor yang amat penting di setiap negara untuk menjamin kemajuan sesebuah negara. Oleh itu, adakah tamadun Islam membantu untuk membangunkan sektor ekonomi di Indonesia? Boleh Tuan Panel terangkan mengenai sumbangan ekonomi yang dipengaruhi oleh tamadun Islam di Indonesia yang telah membangunkan sektor ekonomi di Indonesia? Di Indonesia, pada dasarnya Al-Quran dan Hadis merupakan sumber yang dijadikan sebuah prinsip pada berbagai bentuk praktik ekonomi Islam. Selain itu, sistem koperasi juga salah satu ciri dalam ekonomi Islam yang digunakan di Indonesia sehingga kini. Sebagai contoh, lembaga kewangan syariah, perbankan syariah, penggadaian syariah, ansuran syariah, pasar modal syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, Baitul Waqf Tamwil dan koperasi syariah.
Di samping itu, lembaga kewangan seperti lembaga pengelola zakat dan lembaga pengelola wakaf serta berbagai untuk perniagaan syariah. Lebih lanjut, menurut Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi, menurut Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia IAEI, Agustiano memiliki pandangan bahawa perkembangan perbankan dan kewangan. Terima kasih kepada ahli panel kami untuk informasi yang begitu jelas. Jadi selain daripada itu, adakah ulasan lanjut tentang ulasan tersebut? Izinkan saya menambah, contoh yang terbaik tamadun Islam telah menyumbang kejayaan dalam sektor ekonomi di Indonesia adalah kluster pariwisata halal. Halal tourism bertujuan untuk menarik pelancong dari berbagai kalangan yang ramah khususnya umat Islam. Industri pelancongan ini memiliki berkaitan dengan banyak industri lain seperti industri makanan dan minuman, industri kewangan syariah, industri perhotelan, industri UMKM dan industri media dan rekreasi. Saya juga ingin menambah sedikit ulasan. Potensi pelancongan halal Kota Padang, Sumatera Barat menjadi acuan bagi destinasi lain di Indonesia untuk mengembangkan halal tourism. Beberapa tahun sebelum ini, pelancongan Indonesia dianugerahkan penghargaan World Halal Tourism Award. Penghargaan tersebut diberikan kepada Lembah Sembalun, Lombok Timur, NTB sebagai destinasi bulan madu halal terbaik di dunia. Padang Kota dianugerahkan destinasi halal terbaik di dunia dan Provinsi Aceh sebagai destinasi budaya halal terbaik di dunia. Terdapat beberapa faktor pendukung dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Potensi pelancongan halal Kota Padang, Sumatera Barat menjadi acuan bagi destinasi lain di Indonesia untuk mengembangkan halal tourism. Beberapa tahun sebelum ini, pelancongan Indonesia dianugerahi penghargaan World Halal Tourism Award. Penghargaan tersebut diberikan kepada Lembah Sembalun, Lombok Timur atau Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi bulan madu halal terbaik di dunia. Kota Padang dianugerahkan destinasi halal terbaik di dunia dan Provinsi Aceh sebagai destinasi budaya halal terbaik di dunia. Seperti yang kita tahu, ekonomi Islam ialah aktiviti ekonomi yang tidak bercanggah dengan syarat adalah sebahagian daripada tuntutan fardu kifayah. Oleh itu, kegiatan ekonomi haruslah diasaskan kepada dua prinsip akidah dan syariat. Akidah ialah kepercayaan kepada Allah kerana segala kegiatan adalah di bawah penguasaannya dan punya niat yang satu iaitu mencari keredaan Allah semata-mata. Manakala syariat segala kegiatan ekonomi haruslah menurut peraturan yang telah digariskan oleh Islam. Ini bermaksud kegiatan ekonomi adalah bersifat pengabdian diri kepada Allah dengan hanya mengharapkan balasan baik daripadanya sahaja. Okey, baiklah. Di sini ingin saya bertanya kepada tuan panel, apakah kebaikan atau manfaat yang terdapat dari tamadun Islam untuk perkembangan sektor ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan masyarakat masih menggunakan prinsip-prinsip tersebut? Kegiatan ekonomi Islam mempunyai cita-cita luhur, iaitu berusaha untuk mencari keuntungan individu di samping melahirkan kebahagiaan bersama bagi masyarakat. Dengan cara inilah, gejala-gejala buruk dan tidak berakhlak dapat diatasi seperti sikap mementingkan diri sendiri, menipu, monopoli dan juga persaingan yang tidak sihat. Aktiviti-aktiviti ekonomi Islam sentiasa diawasi oleh syariat Islam dan pelaksanaannya dikawal oleh pemerintah. Ekonomi Islam berseimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan cara ini, seorang individu itu tidak bebas mencari keuntungan terlalu maksimum, yaitu dengan jalan yang tidak sepatutnya, karena dia perlu mengambil kira peraturan Islam dan keadaan hidup masyarakat yang lain. Baiklah,
Untuk soalan seterusnya pada forum pada hari ini, apakah sumbangan tamadun Islam terhadap aspek sosial? Bolehkah Nur Aiman dan Tuan Pen jelaskan? Perkembangan Islam di alam Melayu, ciri-ciri sosial Islam juga telah bertapak secara beransur-ansur yang berakhirnya berjaya mengambil tempat ciri-ciri sosial Hindu yang menguasai masyarakat ketika itu. Antara ciri-ciri sosial yang dibawa oleh Islam ialah persamaan taraf dan persaudaraan Islam antara semua anggota masyarakatnya sehingga tergugat kedudukan sistem kasta dan perhambaan serta perbezaan taraf di kalangan mereka. Baiklah, dengan terhapusnya sistem kasta ini yang dipengaruhi oleh budaya dan tamadun Hindu itu, Islam telah menggantikannya dengan memperkenalkan sistem atau konsep persamaan taraf dan persaudaraan Islam. Malah berjaya mewujudkan perpaduan kemesraan dan semangat bantu-membantu antara satu sama lain. Setelah kedatangan Islam ke rantau ini, konsep kasta dilihat tidak lagi relevan karena Islam menegaskan bahawa manusia berasal dari Adam dan Hawa. Kedudukan dan taraf manusia dinilai berdasarkan iman dan takwanya, bukan pada pangkat dan darjat kebangsawan seperti yang diamalkan oleh tamadun Hindu melalui sistem kasta tersebut. Baiklah, sebentar tadi sudah mendengar mengenai pengaruh tamadun Islam terhadap politik Indonesia. Untuk soalan terakhir dan penutup untuk forum hari ini, apakah lagi pembaharuan yang dapat kita lihat daripada aspek politik itu? Bolehkah Tuan Panel dan kawan-kawan terangkan mengenai perkara ini? Baiklah, Islam yang tiba di alam Melayu juga tidak mengabaikan aspek politik dan pentadbiran demi untuk menjaga maslahat rakyat keseluruhannya. Salah satu aspek utama perubahan dalam bidang politik dan pentadbiran ialah Islam berjaya mempengaruhi sifat dan watak pemerintah atau sultan yang bertahta di kebanyakan di negeri di rantau ini. Ketika itu, rata-rata struktur politik pemerintahan Islam di alam Melayu mengembalikan tenaga seluruh rakyat bagi memperjuang dan mempertahankan ajaran Islam, negara dan umatnya. Dengan itu jelas sekali memperlihatkan pengaruh Islam di dalam pemikiran politik rantau ini setelah kedatangan Islam. Pengarangnya telah mengulas sifat-sifat yang perlu ada pada seseorang penguasa atau pemerintah seperti sifat amanah, adil, terbuka, sama rata, beriman dan budiman, lemah lembut, tidak melanggar hukum Allah dan syariah, mengasihi para ilmuwan dan menerima nasihat mereka, mengambil berat keadaan rakyat serta lain-lain. Betul tu, peranan tersebut adalah sukar dilaksanakan secara individu. Kewujudan pemerintahan adalah memikirkan dan melaksanakan cara terbaik untuk menyempurnakan kebajikan rakyat. Ia juga meliputi pengurusan dan pentadbiran yang cekap serta memerlukan kepada pemerintah serta sebagai penyelaras kuasa. Tolong-menolong, kerjasama dan bersatu padu adalah unsur-unsur yang perlu dan penting supaya kebajikan rakyat dapat dipenuhi. Unsur-unsur ini selamanya tidak akan mencapai tahap kecemerlangan tanpa wujudnya pemerintah yang adil. Okey, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan juga sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencemburi kita. Jadi, sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah tamadun Islam telah memberi banyak sumbangan kepada Indonesia.
Ciri-ciri tamadun juga diguna pakai sehingga kini kerana ia menjadi satu rujukan kepada masyarakat untuk memperkembangkan lagi dalam sektor-sektor tertentu. Yang pasti, kita tak akan dapat lari daripada peredaran kemajuan dan globalisasi dunia yang semakin berkembang pesat. Seterusnya, kita akan ke sesi fotografi sebagai tanda kenang-kenangan forum pada hari ini yang akan diambil oleh Saudara Hakim. Baiklah semua, bersedia? Okay, dalam 1, 2, 3. Okay, nice. Sekejap ya. Okay, satu lagi. 1, 2, 3. Okay, saja. Terima kasih. Terima kasih Saudara Hakim. Jadi baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun nan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan, terima kasih, syukran jazilan.